Sekiranya kita melihat bahawa Palestin adalah daripada saudara-saudara kita yang berbangsa Arab, yang dikelilingi oleh negara-negara Arab, yang terkenal kaya dan mewah, dan mempunyai kelengkapan senjata yang canggih. Tetapi mengapakah saudara-saudara kita pada hari ini yang berada di Gaza, Palestin, dibiarkan tanpa pertolongan yang layak, sebagaimana layaknya kepada saudara kita seagama yang diikat dengan ikatan akidah? Seperti yang disebutkan tadi, bagaimana sudah melebihi 30,000 yang syahid dalam pertempuran 100 hari lebih ini. Dan bagaimana 6,000 tan bom yang telah dijatuhkan di bumi Gaza. Di mana saudara-saudara Arab kita yang ada berjiran dengan Palestin? Kita perlu mengambil pelajaran. Mengapa terjadi demikian? Mengapa mereka itu melihat kekejaman terhadap saudara kita di Palestin, tetapi tidak bergerak dan tidak berusaha untuk menghentikan kekejaman tersebut? Saya membaca sebuah kitab yang disusun oleh seorang tokoh sejarah yang terkenal, yaitu Syekh Dr. Ali Jarishah. Di dalam bukunya yang bertajuk Hadirul Alamil Islami, yang menerangkan tentang keadaan dunia Islam pada ketika itu. Di mana ketika menerangkan mengenai Palestin dan sejarah kejatuhan umat Islam di Palestin ke tangan Israel, Yahudi laknatullah alaihim, beliau mengatakan bahawa kejatuhan itu dilakukan dengan rencana yang sangat teliti yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Rencana yang sangat teliti yang menuntut kita bersifat peka kepada rencana itu. Rencana yang memakan masa yang panjang, merentasi beberapa kurun, dan akhirnya dilaksanakan melalui perjanjian untuk menyerahkan bumi Palestin kepada Yahudi, kepada gerakan Zionis. Ini rencana yang dilakukan oleh golongan Yahudi ini, yang membawa kepada penghijrahan beramai-ramai ke Palestin. Dan kemudiannya, setelah berlaku penghijrahan, mereka berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa antarabangsa. Dan apabila mereka telah mendapat pengiktirafan, mereka membeli sebanyak-banyak tanah yang ada di Palestin, dan mereka memperluaskan kuasa mereka dan pendudukan mereka di Palestin. Dan kemudiannya akhirnya mereka mendapat pengiktirafan sepenuhnya sebagai sebuah negara yang dianggap berdaulat. Perancangan yang dilakukan ini, yang mereka laksanakan dengan teliti, hendaklah kita mengambil pelajaran daripadanya, supaya perancangan yang serupa tidak berlaku di tanah air kita. Perancangan yang sama telah berlaku di Filipina. Perancangan yang sama telah berlaku di negara-negara yang lain, sehingga umat Islam kehilangan tanah air. Maka perancangan yang sedemikian memerlukan kepekaan daripada kita sebagai umat Islam, agar ia tidak berlaku di tanah air kita. Karena itu ulama besar Syekh Said Hawa rahimahullahu ta'ala mengingatkan agar umat Islam kembali semula menghayati sunnah dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan perancangan strategi. Beliau mengarang kitabnya dengan memberi tajuk Jundullah
takhtitan, tentera Allah daripada sudut perancangan, strategi dan perencanaan. Beliau mengajar dan mengingatkan kepada kita, tanpa kita mempunyai kepekaan terhadap perancangan musuh dan membina perancangan dan strategi daripada pihak umat Islam untuk mengekang kemarahan musuh, maka kita berada di ambang bahaya dan mengulangi akan maksah penderitaan yang berlaku berulang-ulang kali ke atas umat Islam di dunia pada hari ini.